أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Pertama sekali, mari sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pertama sekali yang dimuliakan imam yang bertugas, yang dikasihi, yang berusaha Tuan Pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surawangsa Melawati, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita secara fizikal hadir dalam kuliah ini ataupun mereka yang mengikuti kuliah ini melalui FB Surau secara langsung. InsyaAllah pada malam ini kita nak menyambung semula subjek kita yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, ataupun disebut sebagai ilmu yang nak memberikan kita panduan dan petunjuk untuk membimbing kita dari sudut kerohanian, jiwaan kita berkenaan dengan mengenali sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat ataupun sikap ataupun perangai yang dikeji oleh syarak. Itu fokus dalam ilmu tasawuf. Jadi kita masih lagi dalam menyatakan pada kita iaitulah qalbun. Iaitulah qalbun ini ada dua. Satu dipanggil qalbun jasmaniyun, yang keduanya qalbun rohani. Dua-dua ini berfungsi bagi manusia tadi. Namanya manusia. Sebab kita ini Allah ciptakan dari dua bahagian tadi, iaitulah jasad dan roh. Berbanding dengan malaikat dan juga makhluk yang bernama al-jan, iaitulah jin. Ini pun juga makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluk ini yang kita tidak lihat mereka, tapi mereka tadi melihat. Kita tak dapat melihat mereka, mereka melihat kita. Namanya al-jin. Itulah golongan jin. Jadi kita pun dah sentuh pada seri yang lalu, iaitulah manusia ini ada dua bahagian, kan? Jasad dan juga roh. Itu dia. Kalau jasad tadi ada juga bahagian dia yang disebut anatomi dan fisiologi. Iaitulah organ luar, organ dalam. Bagaimana organ ini berfungsi. Begitu juga dengan roh. Kita kata roh pun juga dia ada komponen-komponen dia yang halus. Yang mana roh ini juga dia ada komponen tadi yang berfungsi untuk manusia tadi. Bagaimana manusia tadi disuruh untuk mencari ilmu, maka dia ada dipanggil sukatan pelajaran tadi. Kalau kita ini kita sebut sukatan pelajaran yang nak memenuhi keperluan jasmani dan rohani tadi, kita sebut sebagai kurikulum dan co-kurikulum. Kurikulum dan co-kurikulum. Iaitulah skop dipanggil sukatan pelajaran tadi untuk
Apa dia? Makanan jiwa manusia tadi. Akal. Jadi akal ini perlu diberi makan, iaitulah makanan bagi akal ialah ilmu. Makanan bagi jasad ialah pemakanan yang kita duk makan tu lah, daripada sumber haiwan, buah-buahan, kan, tumbuhan dan sebagainya. Itu adalah makanan, dipanggil jasmani. Tapi ilmu yang kita cari ni, belajar yang Nabi pesan, menuntut ilmu daripada ayunan buai sampai liang lahat, itu adalah makanan rohani bagi kita ni, namanya manusia. Ya, itu dia. Maka pengarang disebut kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada siri yang lalu, yang disebut oleh pengarang ni, iaitulah lazimkan oleh kamu memelihara jantung kau daripada segala kelakuan yang dicela. Pelihara mana? Bukan jantung yang bersifat jasmani tadi, jantung yang bersifat rohani, kan? Jiwa manusia. Sebab itu kita tengok bukti-bukti dia. Bila manusia tadi, Allah perintahkan supaya malaikat tadi cabutkan roh daripada jasad kita. Apa berlaku? Kan? Jasad tadi kaku. Orang nak sembang pun dia tak faham. Kan? Kita sembang dia. Bila mati tadi, kan, pukul berapa malaikat cabut, dia tak jawab, tuan-tuan. Tapi yang akan dengar tadi ialah roh. Ya, roh tadi. Yang mana roh tadi bila dipisahkan tadi, diberitahu oleh Nabi SAW bagaimana pergerakan roh tadi. Dia ada satu kitab, namanya Ar-Ruh. Terbaik ni, cerita bab roh saja. Jadi bagaimana kita nak tahu? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, yang mana secara umumnya kita diberitahu bahawa segala roh manusia ini akan dihimpunkan satu tempat yang bernama alam barzah. Itu dia, kan? Jasad kita beda. Dimakan ulat, kan? Kembali min turab ila turab. Kita datang daripada tanah, kita dikembalikan pula pada tanah. Habis, kan? Kita ni, maka roh tadi, pergerakan dia tadi, iaitulah di alam barzah. Sebab tu tak heran kalau kita kata bagaimana malaikat akan datang yang akan menyoal kita tadi di alam kubur tadi. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu roh akan didatangkan semula, kan, kepada jasad kita di dalam kubur tadi, dan di situlah akan ditanya oleh malaikat tadi kepada manusia tadi, sama ada dia beriman ataupun tidak. Maka orang yang beriman tadi, alhamdulillah, kan? Bagaimana soalan-soalan tadi, makna tidaklah orang kata berat, tetapi orang yang kufur kepada Allah SWT, maka datang malaikat yang cengih, bengis, katanya, untuk membalas di atas perbuatan manusia tadi sewaktu di dunia. Jadi ini beritahu kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab ini yang kelima yang kita sebut dulu, kenapa kita wajib memelihara tadi, ialah kerana berdasarkan firman Allah SWT. Tengok muka surat berapa tuan Haji? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah, iaitulah surah apa? Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk kepada kita tentang makhluk yang bernama iblis. Yang Allah cipta makhluk tadi yang bernama iblis. Kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu boleh kita tengok daripada ayat 33 tadi. Allah ceritakan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wahyu turun. Jadi mana cerita perkara-perkara yang sebelum tadi Allah telah ceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tak tahu. Kan? Tapi oleh kerana dia tadi seorang rasul, nak membuktikan bahawa dia rasul, wahyu tadi yang mana rasul tadi boleh menceritakan perkara yang sebelum. Mereka boleh menceritakan kepada
manusia yang hidup zaman tersebut, zaman baginda SAW, perkara semasa, dan menceritakan kepada para sahabat tadi cerita-cerita perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Itu Al-Quran. Kan? Jadi maklumat ni lah yang sahabat tadi, kita pun bila kita baca Al-Quran, kita belajar ilmu tafsir dan sebagainya, mana kita akan tahu cerita-cerita umat dahulu, kan? Kisah semasa, dan apakah peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada masa yang akan datang sehingga berlakunya kiamat. Kita dah ada dah, kan? Maklumat dalam mana Ustaz kita nak belajar tu? Kita belajar dalam kitab Aqidah. Kita dipanggil trust, kan? Dalam subjek trust. Kalau kita belajar pun dia ada subjek trust. Subjek trust ni ada subjek yang wajib, ada subjek yang disebut sebagai tambahan. Tapi dalam bab akidah, dalam bab ilmu fiqh, syariah tadi dan juga akhlak dipanggil ilmu trust yang wajib. Kita belajar dalam sistem pendidikan Islam. Jadi kita belajar, kan? Di barat pun macam tu juga, mereka belajar. Sebab apa? Sebab skrip dia sama. Mereka pun diajar oleh rasul-rasul terdahulu tadi kepada mereka tentang ketuhanan, tentang makhluk yang bernama malaikat, jin, beriman kepada rasul, beriman kepada Alkitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari akhirat. Semua tanya orang Kristian ke apa, ada tak subjek yang berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang, syurga, neraka dan sebagainya. Kawan-kawan kita, kan, yang kita kata Hinduism ke apa ke, mesti ada perkara tu, kan? Mesti ada. Sebab apa? Kalau agama tadi disebut didatangkan tadi dengan rasul tadi yang membawa kitab tadi, yang mana menceritakan tentang perkara-perkara yang disebutkan tadi, trust, ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Sebab tu mereka pun tahu, bukan tak tahu. Sebab itu kita belajar dalam akidah, kan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman, dia tidak syirikkan Allah. Tapi ada juga golongan yang mereka tadi tak beriman, tapi mereka percaya ada Tuhan, kan? Mereka percaya ada Tuhan. Golongan apa? Politisme, pentisme. Kemudian yang tak percaya, yang kata tak percaya adanya Tuhan tadi, iaitulah golongan yang disebut sebagai ateisme. Jadi macam mana orang yang kata dia percaya pada Tuhan? Maka kita bawa datang tadi orang ni, kan, untuk berdakwah kepada mereka tentang konsep ketuhanan. Bagaimana kita sebagai seorang Islam yang diajar oleh Nabi SAW, yang mana Rasul ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad ni, Muhammad ni bukan diutuskan untuk bangsa Arab. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 28 bahawa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia. Bila sekalian manusia, ulama tafsir kata apa? Minal Arab wal Ajam, kan? Diutuskan untuk orang Arab dan juga kepada orang bukan Arab. Jadi apa bangsa yang ada ke atas muka bumi ini? Kalau kita di Malaysia, yang besarnya etnik tadi ialah Melayu, kan? Cina, India, banyak lagi etnik yang ada di Malaysia ni. Ada yang kata bangsa Yahudi pun ada di Malaysia ni, kan? Di kalangan bangsa India. Jadi kita tengok sejarah dia. Bangsa Yahudi daripada golongan Serani pun ada, bukan tak ada, kan? Etnik, kalau kita tengok etnik yang ada di Malaysia ni ramai. Ada baba nyonya, kan? Baba dan nyonya, lepas tu apa lagi, kan? Etnik tadi. Kalau kita pun ada Melayu tadi, ada Banjar, ada Minang, ada apa lagi, Jawa, kan, dan sebagainya. Banyak etnik tadi. Jadi golongan-golongan ni Allah yang bagi tahu, aku yang cipta, kan? Dalil-dalil, indikator dia semua ada dalam Al-Quran. Jadi tak heranlah bahawa Rasul yang terakhir yang aku utuskan ni ialah untuk semua manusia. Cuma manusia tadi ada yang beriman, itulah Rasulnya, dan yang tidak beriman tadi, itulah juga Rasulnya yang terakhir, Muhammad ni, kan? Yang Allah Ta'ala kata apa dia? Basyira wa nadhira, diutuskan tadi Rasul tadi untuk menyampaikan berita-berita gembira kepada orang beriman dan berita ancaman kepada orang yang kufur. Allah datangkan sifat, Allah tak sebut bangsa, Allah datangkan sifat. Sifat apa? Orang beriman. Makna Cina boleh beriman, Cina yang tak beriman pun ada, India yang beriman ada,
India yang tak beriman pun ada. Melayu pasal ada sinonim dengan Islam. Kan? Tapi hari ni pun ada orang Melayu yang keluar daripada Islam. Bukan tak ada. Kan? Keluar daripada Islam. Jadi Rasulullah tadi diutuskan tadi, maka Allah Ta'ala kata apa? Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia dia tak tahu. Dia ingat Muhammad ni untuk bangsa Arab je. Kan? Untuk orang kalau Islam, itulah Rasulullah. Tapi kalau bukan Islam, apakah Muhammad ni bukan Rasulullah? Itulah dia. Kan? Dalam surah As-Saba Allah Ta'ala. Jadi Allah cerita ni apa dia? Tentang kisah iblis tadi. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa? Kerana nak suruh sujud kepada malaikat. Tapi sujud tadi bukanlah macam sujud yang kita faham ni semayang tadi. Sujud tadi. Tak. Sujud tadi ulama tafsir sebut li ta'zim. Untuk memuliakan. Macam kita lah. Kalau orang mulia, kita nak muliakan seorang tadi. Kadang-kadang, Assalamualaikum kan. Kita tunduk sikit kan. Assalamualaikum. Kita hormat. Orang yang apa kita duduk tadi, kita hormat dia, kita bangun. Mana tanda penghormatan. Jadi bukanlah suruh sujud kepada Adam tadi dengan makna sujud macam kita sujud tu. Muka letak kepada bumi itu. Tidak. Sujud itu li ta'zim. Untuk memuliakan. Kan? Apa yang perintah, tapi oleh kerana iblis tadi sombong. Allah nak cerita sifat sombong ni. Kan? Sifat sombong ni. Sebab Allah datangkan cerita, barulah kita nampak kisah tu. Sebab itu dalam Al-Quran ni, banyak ayat-ayat, 1/3 daripada ayat Quran yang kita baca ni, dia mengandungi ayat-ayat dipanggil Al-Qasasu, kisah-kisah. Kan? Betul, 1/3 lagi, ayat yang berkaitan dengan Ayatul Ahkam, ayat-ayat hukum. Dan 1/3 lagi, ialah dipanggil ayat yang berkaitan dengan Mau'izatun, peringatan-peringatan kepada manusia tadi. Bila sebut manusia, orang yang beriman dengan berita gembira, dan orang yang kufur dengan bentuk ancaman. Tu dah. Kan? Allah ajar kita tadi. Jadi wa kana minal kafirin, dan adalah iblis tadi, dia termasuk di kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ceritakan perkara ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa tujuan cerita ni? Itu cerita lama. Kan? Orang kata nanti cerita macam pelipu lara pula. Cerita-cerita dongeng pula. Tidak. Tuan tengok indikator dia. Surah Yusuf ayat yang terakhir. 111. 111. Kan? Bahawa Al-Quran ini dia bukan cerita-cerita dongeng. Tapi dia nak membenarkan kisah-kisah tadi sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran tadi. Ini Allah Ta'ala sebut. Orang kata, Quran tu cerita lama tu. Cerita-cerita macam penglipu lara. Tak. Bukan itu yang kita faham. Sebab Al-Quran ni, dia datang daripada Allah. Al-Quran yang kita baca ni, 30 juzuk itu adalah datang daripada Allah. Dan Al-Quran yang kita baca ini, tak ada satu huruf pun diubah oleh manusia, yang Allah beri jaminan bahawa Al-Quran ini akan kekal sampai hari kiamat. Patut orang tak boleh ubah. Nak ubah surah ni, nak ubah ayat ni, nak ubah sikit, nak tukar sikit. Dan Allah Ta'ala pelihara. Allah sebut. Dan Allah Ta'ala pelihara Al-Quran ni sampai hari kiamat. Itulah yang kita baca ni, yang turun. Sebagaimana yang turunkan tadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini artinya enggan oleh iblis. Iblis ni siapa dia, Ustaz? Iblis ni adalah Abul Jan. Bapa bagi segala jin ialah iblis. Kan? Bapa bagi segala jin ni ialah iblis. Jadi jin ni pula dia pun ada, dia punya keturunan dia. Kan? Jin ni. Sebab jin ni ada dia tadi golongan yang beriman kepada Allah. Dan ada golongan jin tadi yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh kita tengok cerita-cerita ini dalam satu surah yang namanya surah jin. Kan ada kan? Surah jin. Baca tengok. Ada dah. Dan kemudian kisahnya lagi Allah Taala ceritakan kisah makhluk yang bernama jin ni, iaitu dalam zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Solomon, King of Solomon, the Prophet of Solomon. Kan? Kemudian ayahnya tadi ialah King of David.
Daud, Nabi Allah Daud alaihi salam. Di mana mukjizat Nabi Allah Daud boleh meleburkan besi tadi dengan tangan dia, Allah Taala beri mukjizat kepada Nabi Allah Daud. Itulah sebab ilmu tu ada, ilmu nak leburkan besi ni. Sebab Allah ajar semua benda-benda ni kan. Macam Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh Allah ajar, malaikat ajar kepada Nabi Nuh macam mana nak buat bahtera. Yalah, dalam nak buat bahtera tu apa lagi? Komponen-komponen tadi. Ada bateri dalam zaman Nabi Nuh, ada bateri dah ada dah. Zaman Nabi Nuh dah ada dah, dipanggil chemical. Kan, yang orang buat apa ni tu kan, supaya kayu tu tahan. Itu dah. Tahan lama. Jadi orang tengok ada betul. Dah ni Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Mana bahtera Nabi Nuh tadi berlabuh? Iaitu dah di Jabal Judi. Jabal Judi. Kalau dalam kitab Ararat, kitab Taurah disebut di Jabal apa? Dipanggil Ararat. Dalam kitab Taurah. Satu tempat yang bernama Ararat. Tapi dalam Quran disebut Jabal Judi. Kenapa beza Ustaz? Itu dari segi bahasa sebutan. Sebab apa? Sebab kitab Taurah ni Allah turun dalam bahasa Ibrani. Al-Quran Allah turun dalam bahasa Arab. Jadi di mana? Tuan-tuan boleh tengok kalau dalam maps tu letaknya banjaran Ararat ni iaitulah dia di antara negara Turki, Georgia dengan Armenia. Atau banjaran ke Armenia tu, Georgia, selatan Rusia tu, kemudian Turki. Tu dia punya tempat tadi. Orang pergi cari. Kan? Pergi cari tengok betul lah. Ada. Jumpa kesan-kesan dia, bukti-bukti para saintis, ahli sains pun pergi buat tengok betul ke dapat tengok bahan-bahan tadi yang ada mereka buat kajian dan sebagainya. Ya, ada dapat dah kan. Pakar-pakar saintis daripada Jepun pun pergi mereka buat apa ni, yang mana dalam untuk mereka temui tadi dia di atas kawasan tu. Dulu dipanggil Mesopotamia kawasan tu kan, bahasa lama. Jadi dia ni banjaran ni memang tinggi. Kalau musim sejuk tu memang tak nampak lah. Tak nampak. Sejuk. Tapi bila apa ni ada sebahagian tu mereka nampak tadi. Mereka pergi. Kan, nak tengok macam mana. Yalah, bukan apa ni, kalau tinggi tu berlabuh tuan-tuan bayangkanlah. Zaman Nabi Nuh tu 40 hari 40 malam hujan selebat-lebatnya turun. 40 hari 40 malam. Bayangkanlah. Kan, sehingga tenggelam habis nak ditanya, yang akhirnya itulah Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW kisah beribu-ribu tahun. Dahulu Allah ceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cerita tadi? Ialah apa dia? Wa kullan naqussu alayka bi anba'i rusul. Allah Taala sebut. Dan kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang kisah rasul-rasul yang terdahulu daripada kamu tadi. Supaya apa? Supaya kamu tengok cerita-cerita umat dahulu, bagaimana apa yang berlaku umat dahulu, ada mereka yang beriman, ada yang kufur, dan bagaimana kemajuan teknologi umat dahulu, tamadun mereka dan sebagainya yang Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cerita-cerita ini manusia pergi membuat kajian. Sebab tu dalam ayat Quran ni 1/3 daripada ayat-ayatnya adalah ayat-ayat saintifik untuk manusia membuat kajian. Ni kalau kita tengok tafsir ni banyaklah maklumat-maklumat yang kita dapat. Tapi saya saja untuk tambahkan sikit maklumat ni kan untuk dalam kitab tasawuf ni. Jadi dia kata di sini iblis tadi enggan dia daripada sujud kepada siapa? Kepada Adam alaihi salam. Adam tu siapa? Adam tu adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan tadi. Yang mana Allah Taala sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kamu bermula daripada lelaki dan kemudian perempuan. Jadi lelaki itu siapa? Iaitulah Adam. Perempuan itu siapa? Iaitulah Hawa. Jadi Allah ciptakan manusia tadi berpasangan. Bila berpasangan tadi, maka disitulah bermulanya keturunan tadi. Kan? Daripada tak ada manusia tadi. Daripada ada tadi, maka Allah ciptakan pasangan Nabi Adam tadi, dipanggil Hawa.
Maka keturunan. Sebab itu Nabi Adam ini dipanggil apa dia? Bapa manusia. Bapa bagi manusia ini adalah Adam dan Hawa. Bapa bagi segala anbiya ataupun disebut oleh pengkaji barat father of nations, iaitulah Abraham, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Sebab situlah bermulanya keturunan tadi daripada Ismail dan juga Nabi Allah Ishak. Dan kemudian setelah kematian Sarah tadi, maka Nabi Allah Ibrahim berkahwin lagi. Seorang lagi isterinya namanya Qaturah. Dengan Qaturah ni Nabi Allah Ibrahim dia dapat 6 orang anak lagi lelaki. Salah seorang daripadanya ialah Madian. Itu kata ahli Madian tu, Nabi Syuaib. Daripada anak Nabi Ibrahim AS ni boleh saya rujuk dalam kitab Aqidatul Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Habanakah Al-Midani, seorang ulama yang terkenal di bumi Syam. Jadi Allah Ta'ala sebut dan membesarkan diri ia iblis tadi, membesarkan diri. Macam mana? Bukanlah dia kecil tadi, dia besar, nampak? Tak. Besar tadi dalam bahasa Arab dia panggil kabarah, takbur, sombong. Iblis ni dia sombong. Sebab apa? Dia kata dia cipta daripada api, Adam daripada tanah. Jadi akulah lebih mulia daripada Adam. Tu dia. Nak tunjuk ni sifat-sifat ni yang tak boleh. Jadi di situ kita belajar tadi, sifat manusia tadi dia ada sifat-sifat, apa faktor-faktor dia. Manusia ni jadi ego, jadi sombong, jadi takabur. Apa makna takabur? Jadi makna takabur tadi, iaitulah disebut tentang makna takabur tadi. Ada satu bab nanti. Man batara nas, orang apa? Man batara al-haq, orang yang menolak kebenaran tadi dan dia menghina manusia tadi, itu sifat takabur. Kebenaran ada dia tak mau. Dah didatangkan kebenaran, dia menolak kebenaran dan dia menghina dia manusia tadi. Itu dia panggil sifat takabur. Jadi manusia ni kita pun ada juga sifat-sifat ni. Sebab tu orang kata sifat-sifat ni adalah sifat-sifat iblis. Itu dia yang dilaknat oleh Allah SWT. Jadi Allah datangkan dalam bentuk cerita ni mudah kita tengok. Macam kisah Nabi Adam lah. Allah datangkan kisah-kisah ni sebab disitulah permulaan manusia, macam mana cara Allah mendidik, mengajar manusia tadi. Tentang solat orang zaman dulu. Lepas tu pula bila mati pula, macam mana, apa yang dibuat, cara dia nak kebumikan mayat tadi. Maka Allah datangkan lah kisah-kisah tadi kan, burung nak ceritanya. Lepas tu bila kita perhatikan tadi, belajar dengan melihat, memperhatikan tadi, ada belajar pula. Allah datangkan malaikat tadi untuk mengajar tadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk soal jawab. Malaikat tanya, malaikat jawab. Bukan Nabi jawab. Malaikat tanya, malaikat jawab. Jadi ada kaedah, banyak cara yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita tadi tentang mengajar dan belajar tadi. Kaedah-kaedah dia melihat kepada cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita belajar tadi bermula Iqra. Dan dia Iqra pula apa dia? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Paksikan dia dengan ketuhanan. Kan? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena Allah. Jadi bila kena Allah Taala tadi, apa dia? Al-Quran diturunkan tadi supaya kita mulakan dengan membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang mana Allah menciptakan manusia tadi daripada gumpal darah tadi. Kan macam mana Allah ciptakan manusia? Iqra. Lepas tu kita baca, sebab itulah adanya 3M tadi. Membaca, menulis, mengira. Dimulakan kan tu. Lepas tu kita mengkaji. Tadabbur, tafahum, tafakuh tentang Al-Quran tadi. Maka ini Allah Ta'ala sebut tadi, dan membesarkan diri dia, dan jadilah ia iblis tadi daripada sekalian yang kafir. Sifat kafir ni mana sifat tu dia, makna
Satara. Kalau kalimah kafir ni, kafirun makna satir, yang menutup. Sebab tu bila sebut kafir ni makna dia tutup kebenaran tadi. Tapi bila dia dapat buka kebenaran tadi, maka dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu kita belajar, macam kita lah, kita tak ada ilmu, kita tak nampak apa. Tapi bila kita belajar, dibuka tadi, kan? Nampak tentang apa dia ilmu yang kita belajar. Kalau ilmu ketuhanan tadi, makna kita nampak tadi. Siapakah dia yang sebenarnya yang layak disembah bagi manusia ni? Siapa dia? Maka ciri-ciri ketuhanan tadi, sifat-sifat dia mesti ada sifat-sifat ni. Kalau tak ada sifat-sifat ni, tak layak nak kita sembah dia sebagai Tuhan. Baguslah. Kan? Sebab tu di ilmu tadi dipanggil perbahasan dan sebagainya. Dan adalah takabur ia itu di dalam jantungnya. Sombong ni mana? Di mana? Hati manusia tadi. Dalaman dipanggil komponen-komponen dalaman tadi. Yang dia boleh penyakit-penyakit ni boleh hinggap. Kalau penyakit fizikal lain. Ya, penyakit fizikal apa dia? Sakit jantung. Tu dia. Sakit buah pinggang. Kencing manis. Yalah, apa lagi nak tanya, sakit kepala. Tu dia. Sakit kaki. Sakit tangan. Yalah, tu benda-benda yang apa ni? Tapi kalau dalaman tadi, dia panggil sakit apa? Sakit hati. Tu dia kan. Sakit hati. Sakit hati tahu mana? Ada dalaman. Sebab tu ada patah mengatakan, kalau luka di tangan, parutnya akan hilang dengan sebab berlalunya masa. Tapi kalau luka di hati, tu dia, maknanya akan ingat selama-lamanya. Tu dia. Kan? Luka di hati ni, berdendam, tuan-tuan. Itulah patah kan. Dia mengatakan begitu. Jadi ini dia kata tadi dalam jantungnya, maka menyebabkan tadi iblis tadi akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, wal-a'yaz billah. Sebab Allah nak tengok kan, Allah ajar kita tadi, allamal insana ma lam ya'lam. Allah nak mengajar manusia ni sesuatu yang manusia tidak tahu. Sebab apa? Sebab Allah jadikan Adam ni sebagai khalifah. Ada khalifah di atas muka bumi ini. Maka dengan ciptaan Adam tadi, Allah perintahkan iblis tadi sujud tadi dengan makna li ta'zim, memuliakan, membesarkan pada Allah Subhanahu taala. Tapi manusia, iblis tadi dia enggan. Kan? Wastakbara, enggan, dan kemudian dia sombong. Maka Allah ceritakan manusia macam tu juga. Kan, perangai-perangai tu ada manusia ni. Jadi bagaimana nak merawat balik penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati manusia. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka bagaimana Allah kata, aku tambahkan lagi penyakit mereka tadi. Sebab apa? Penyakit kufur. Syak manusia ni, ragu. Kan? Sebab itu hati tadi ditanamkan apa dia? Iman, keyakinan kita tadi terhadap apa yang dikhabarkan kepada kita oleh Allah dan Rasul tadi melalui wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala, pengarang disebut, dan ketahuilah olehmu wahai sekalian penuntut ilmu. Kita ni kan, kita ni walaupun dah berumur dah apa, tapi kita masih lagi disebut sebagai talib, penuntut ilmu. Sebab itu dalam Islam, menuntut ilmu ni Nabi dah bagi isyarat apa dia, iaitulah daripada ayunan buai sampai liang lahat. Itu dia masa bagi kita mencari ilmu. Kalau ini dia panggil long life learning. Kalau universiti pula dia ada open university, sampai belajar lah kan, selagi hidup ni belajar. Sebab apa? Sebab belajar ini adalah ibadat. Itu dia. Beza. Kan? Sebab itu nak letakkan belajar ni ibadat. Kalau kita letakkan ibadat, dia ada etika dia. Dia ada adab dia. Untuk kita belajar tadi. Kan? Kalau kita tengoklah, kita belajar di sekolah. Macam mana? Di antara guru dengan anak murid. Islam ajar. Kemudian pula, subjek-subjek tadi bagaimana cara kita nak dapatkan ilmu supaya ilmu tadi diberkati oleh Allah Ta'ala. Maknanya dia kembali kepada niat menuntut ilmu tadi. Kita menuntut ilmu ni, niat kita cari ilmu ni untuk apa? Kan? Nak dapat dunia ke? Tu dia, kan? Nak dipuji oleh orang ke?
Oh, kita pandai, kita apa ni? Kan? Apakah itu? Matlamat kita mencari ilmu? Tidak. Kita cari ilmu ni ialah untuk kita beramal dengan apa yang Allah perintah dan apa yang kita nak tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kan? First sekali ialah mardatillah. Kita letakkan, aku belajar ni nak cari redha Allah. Allah sayang kat aku. Kan? Allah benci pada orang jahil. Tengok dah. Allah benci. Allah tak suka kepada orang yang jahil ni. Allah suka kepada orang yang berilmu, yang beriman. Dia. Maka kita menuntut ilmu tadi bukan nak tahu, nak beramal. Kalau takat nak tahu, orang bukan Islam lagi pandai. Dah. Kan? Daripada kita. Di Malaysia pun, anak-anak Melayu pun tak boleh challenge. Ada seorang anak Cina tu, UPKK dapat 8A. Anak Cina. Anak Melayu yang kata Islam apa ni pun tak dapat 8A. Kan? Macam kita katalah sekolah. Anak Cina, BM, distinction. Anak Melayu, BM, cukup-cukup makan je. Tu dah. Kan? Padahal bahasa kita tu. Tapi bahasa apa kita tak boleh dapat distinction? Malulah soalan gitu kan. Patutnya kita. Tapi kenapa anak orang bukan Melayu tadi boleh dapat A dalam subjek BM? Subjek agama pun dia boleh dapat A. Kan? Jadi kita belajar tadi ialah untuk beramal. Beramal dengan apa yang Allah perintah. Nak tahu. Bukan sekadar nak tahu saja. Kalau tahu tak beramal, itulah habislah. Seperti apa? Pokok yang tidak ada buah. Diumpamakan begitu kan. Pokok yang tidak ada buah. Jadi kita menuntut ilmu tadi ialah untuk beramal, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghilangkan sifat kejahilan kita terhadap agama kita sendiri. Kita nak tahu halal haram, dosa pahala. Tapi kalau kita jahil, makna kita letakkan sifat kebodohan itu pada diri kita sendiri. Sebab itulah Islam sebut bahawa orang jahil ni adalah sebesar-besar maksiat yang ada pada diri dia ialah kejahilan. Jadi kita belajarlah kan. Tu sebab teras tadi. Ilmu akidah, ilmu syariat, lepas tu akhlak. Tu kena belajarlah. Kita nak tahu kalau fiqh pula, halal haram, dosa pahala. Macam mana benda yang kita buat ni boleh tak boleh dan sebagainya. Tu dia. Jadi pengarang dia kata apa? Bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Kelakuan, perangai, sikap yang dicela oleh syarak. Banyak. Jadi kita nak tengoklah. Bila kita belajar tadi, saya pun nak cerminkan diri saya. Kan? Apa dia? Perangai-perangai yang tak elok tadi. Perangai yang elok, yang kita nak hiaskan diri kita. Dan perangai yang tak elok, kita nak orang kata jauhkan. Kita nak hias diri kita tadi dengan akhlak yang baik. Macam kita lah, pakaian zahir kan, jasad. Kita nak pakaian kita tadi yang tutup tubuh kita tu, pakaian macam mana? Comel kan, yang baik, supaya orang tadi nampak kita tadi comel apa semua. Sebab apa? Nak tutup jasad kita. Tapi roh kita tadi, macam mana kita nak hiaskan dia? Hiaskan dia dengan akhlak lah, budi pekerti yang baik. Liutammima makarimal akhlak. Dan diutuskan ke wahai Muhammad supaya nak menyempurnakan kan akhlak manusia tadi. Tu yang perangai-perangai tak elok tu, makna kita boleh tengok, oh macam ni perangai elok, macam ni perangai tak elok. Dah. Kalau lah anak tadi panggil pak dia, oi, saya kata kan, pak dia, oi, pakcik apa ni, panggil nama pula. Macam mana tu? Perangai molek ke perangai tak molek? Kan? Jadi kita dapat, oh tak boleh. Sebab apa? Sebab tu ayah awak. Tu dia. Kan? Penghormatan kena beri. Tak bolehlah panggil oi hoi. Tu dia. Seorang isteri nak panggil kat suami, oi, macam kata, ataupun panggil nama kan. Nak kata, jadi nampak macam biasalah kan. Tapi dari segi adab tadi tak boleh lah. Dia suami, bukan kawan-kawan kita. Azan. Terus. Jadi ini dicela banyak. Tetapi pengarang kata hamba sebutkan di sini. Sebab apa dia sebut hamba? Syekh Abdul Qadir, Abdul Muttalib ni. Sebab sifat merendah diri. Panggil hamba. Memanglah kita ni hamba. Sebab tu Abdullah. Kan? Abdullah ni hamba Allah lah. Kita ni. Kalau dalam bahasa Ibrani, apa dia? Israel. Dalam bahasa Arab, Abdullah. Dalam bahasa Ibrani, Israel tu diambil daripada Isra' dengan Ilun. Isra' makna hamba, Ilun makna Tuhan. Jadi bila digabung tadi, hamba Tuhan. Abdullah
Nak tanya, abdun, hamba, bahasa Arab. Allah itu adalah Tuhan. Jadi hamba Tuhan, kan? Hamba Allah. Bahasa je. Allah yang cipta bahasa ni. Inna khalaqnakum, Allah Ta'ala kata, wa ikhtilafu alsinatikum wa amwalikum wa alwanikum. Akulah yang ciptakan kamu tadi. Apa dia? Bahasa yang berbeza-beza dan warna kulit yang berbeza. Allah beritahu. Sebab tu kita tengok bahasa kan, saya baca dalam satu buku tu, Encyclopedia of America. Dia kajian tentang bahasa tadi, disebut bahawa di atas muka bumi ini terdapat lebih kurang 2,400 bahasa yang ditutur oleh manusia. Dia 2,400 bahasa. Kan? Cuma saya tambah satu lagi, apa dia? Iaitulah tak faham bahasa. Tu dia kan, orang tak faham bahasa. Sebab itu banyak bahasa kan, itu bahasa yang ditutur. Bahasa yang tak ditutur seperti bahasa isyarat. Kan? Bahasa isyarat, lepas tu bahasa badan. Body language kan. Maknanya bagaimana kita nak memahami tadi. Tentang isyarat-isyarat tadi. Maka Islam ajar kepada kita tadi. Kan? Isyarat-isyarat tadi macam mana kita nak tahu apa yang disebut dan sebagainya. Jadi di sini pengarang kata, hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab. Kenapa? Kerana yang 10 ini adalah merupakan asal bagi semuanya perangai tadi. Apa dia? Yang tak elok tadi. Dan yang lainnya daripadanya itu terjadi ia daripada yang 10 ini. Mana pengarang sebut 10 sifat yang dicela ni. Kita nak tengok apa sifat tu. Daripada inilah dia akan pecah lagi sifat-sifat yang dicela. Apa dia? Yang pertama, pengarang sebut, yang pertamanya ialah sangat loba atas makanan. Pangai jenis tamak. Makan tadi, loba, tamak. Nak tu nak ceritanya sampai dia lupa kepada orang lain. Perut. Jaga perut, pinggan apa? Dipanggil periuk nasi. Dia. Kan? Bahasa simbolik lah. Perut ni orang kata periuk nasi. Kita ni. Orang duk kacau periuk nasi kita apa semua. Boleh berkelahi tu. Makan kan. Jadi ini. Selajah tadi. Yang berkaitan dengan perut nanti. Lepas tu yang keduanya ialah apa dia? Sangat loba atas berkata-kata. Loba ni maknanya kita ni melampau. Cakap ni. Kan? Sebab tu dalam agama tadi dia ajar kita. Ada waktunya kita tadi tak perlulah cakap, diam itu lebih baik daripada kita bercakap tadi. Sebab bila kita bercakap tadi orang nampak kebodohan kita. Kan? Baik kita senyap. Tapi kalau kita nak tadi, cakap tadi, Imam Syafi'i sebut apa? Kalaulah apa yang kamu ucapkan itu seperti perak, maka diam itu lebih baik seperti emas. Jadi kita bercakap tadi atas benda-benda yang perlulah, benda yang orang kata tidak menyakiti hati orang lain, benda yang tidak boleh memusnahkan amal ibadat kita, pahala kita. Sebab tu nanti ada mengumpat, kan, berdusta, apa semua tu mulut lah. Tu dah tentang berkata-kata tadi. Yang ketiganya ialah apa dia? Perangai yang dikeji, marah. Tu dia, kan? Marah, semua ada sifat marah. Semua kita ni, saya pun ada sifat marah. Tapi sifat marah ni, dia ada benda yang negatif. Tadi kita kata marah yang melampau. Apa dia? Pandai baran. Kan? Orang jenis pandai baran ni apa semua. Cuba tengok kalau marah tu. Nak berkelahi. Tahu dia. Kan? Apa sebab-sebab dia tu jadi marah? Tak ada. Kan? Macam mana kita nak kawal tadi sifat marah tadi? Supaya dia tidak membawa merebak tadi. Sebab apa? Sebab Allah ciptakan manusia tadi, dia ada unsur-unsur kekuatan dia. Sekali lagi saya apa ni? Apa dia? Dia ada dipanggil quwwatun. Apa dia? Yang berkaitan dengan syahwiyatun. Quwwatun yang berkaitan dengan farjiyatun. Semua ada. Keinginan-keinginan yang berkaitan dengan faraj, yang berkaitan dengan sifat quwwatun, ghadabiyatun. Iaitulah sifat marah manusia tadi. Jadi cerita ni ada dalam bab ni. Cuma kita nak sebut sikit-sikit dia punya 10 perkara tadi, saya sepintas lalu. Dan yang keempatnya ialah sifat dengki. Kan? Dengki. Apa dia dengki tadi? Dalam bahasa Arab, al-hasad.
Dengki tadi, apa yang kita faham tentang dengki? Dengki ni dia tidak boleh ada nampak atau dia bertulis, tidak. Sebab benda-benda ni dipanggil sifat, sikap. Jadi kita boleh baca sikap orang dengki kat kita ni lagu mana, simptom dia, gejala dia tu, sifat-sifat dia, orang dengki kita ni, macam mana kita nak tahu orang dengki ni? Kan? Ada dengki tadi yang dipuji, ada dengki tadi yang dicela oleh syarak. Al-hasad dicela oleh syarak. Macam mana? Cerita dia nanti. Dan kemudian ada dengki yang dipuji oleh syarak, dia panggil ghibtah. Jadi ini Allah ajar kita. Sesuatu yang kita tidak tahu. Dengki. Nanti ada dalam bab dia. Yang kelimanya ialah sifat kikir. Orang kedekut. Orang kedekut ni. Molek ke tak molek ni orang kedekut ni? Ada. Jadi syarak ajar kita tadi. Macam mana sifat kedekut tadi, lawan bagi sifat kikir ni, dipanggil pemurah. Orang yang dermawan, orang yang suka ringan tangan. Tu bahasa-bahasa yang apa ni lah, ringan tangan kan, dan sebagainya. Apa ganjaran-ganjaran dia yang kita dapat? Tapi kalau orang ni kedekut, kikir, apa yang dia dapat? Katanya di dunia dan bagaimana di akhirat nanti. Jadi baru kita tahu. Tak adalah kita nak jadi orang yang kikir, sombong dan sebagainya. Tu dia. Dan kasih akan harta. Dikait sifat kedekut ni, dia berkaitan dengan harta manusia ni. Harta. Cuba tengok. Harta pun jadi berkelahi. 3 ta kan. Tahta, wanita, harta. Gaduh. Manusia ni. Punca-punca dia tu lah. Cerita-cerita drama ke apa, dengan sebab seorang perempuan berkelahi. Bunuh. Dengan sebab harta adik-beradik. Tak mengaku dah. Putus hubungan saudara. Tu dia. Dengan kuasa. Habis manusia. Jadi sombong. Maka semua ni ada cerita dia. Berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu banyak kisah-kisah. Jadi kisah-kisah ni makna ada manusia yang berwatakkan baik. Ada manusia tadi yang berwatakkan tadi, yang dia tadi sombong. Allah tunjukkan cerita-cerita dia. Ada manusia ni yang dia dulu baik, tapi oleh kerana ada sesuatu perkara tadi yang menyebabkan dia jadi sombong, dia jadi kufur kepada Allah SWT. Allah ceritakan dalam Quran. Kuasa Fir'aun, harta Qarun. Allah cerita pada kita semua. Kepada siapa? Pada Nabi. Kita ni pasal belajar tu yang tahu. Kalau tak belajar, nak tahu lagu mana. Kita anggap benda tu comel lah. Yang keenamnya, kasih akan kemegahan, pangkat, kedudukan manusia ni. Macam mana? Adakah kita tak boleh nak kasih kepada harta, kemegahan, pangkat dan sebagainya? Tapi Islam tunjuk kepada kita. Benda-benda macam ni, apa yang perlu kamu tahu? Yang ketujuhnya ialah kasih akan dunia. Melampau. Sebab apa? Sebab bila dia kasih akan dunia, dia lupa nak buat persediaan untuk akhirat. Itu semua benda-benda berkaitan dengan jiwa. Jiwa tadi maknanya bekalan akal kita. Untuk kita tahu, nak buat imbangan kita macam mana. Tentang perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan kemudian ke-8 tadi ialah sifat membesarkan diri, dipanggil takabur dalam bahasa Arab. Takabur. Kemudian ujub, hairan diri. Kita rasa kita lah hebat semua dia. Dan sebagainya. Maka apa yang kita faham tentang kalimah ujub ni, sifat-sifat hati ni. Kemudian 10 ialah riak. Riak ni kita nak nunjuk-nunjuk kepada orang lain tentang amal yang kita buat. Macam mana? Apa kesan dia? Tapi boleh tak kita nak nunjukkan tadi? Atau sebab apa? Jadi akan tengoklah. Sebab benda-benda ni dia kekait dengan pahala amalan kita tadi. Bila kita buat macam tu, tak ada apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah reject. Adakah kita nak begitu? Kita dah rasa hebat dah kita ni. Dah rasa kita semayang dan sebagainya. Bagus dah. Tapi amalan kebaikan yang kita buat tadi, Allah reject. Macam mana? Itu yang kata ada khauf dan rojak tu, sifat. Takut. Kita buat amalan tadi, Allah terima ke tak terima? Rasa gitu dalam hati tadi. Tapi bagaimana kita sifat rojak tadi, optimis, keyakinan kita, kalau kita buat ni mudah-mudahan Allah terima. Itu ada peranan doa tadi dan sebagainya.
untuk kita tadi. Dan kemudian apa dia? Hendaklah bersungguh-sungguh engkau, pengarang ni kata, menghiasi jantung engkau tadi daripada sifat kecelaan ini, nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kan? Sungguh-sungguh exercise dia panggil. Fizikal pun kena ada exercise. Nak jadi badan sado apa semua kan, atlet semua, kena exercise. Stamina nak tengok. Kan? Bukan semua orang boleh pun ni. Kadang-kadang main badminton ke 5 minit, 10 minit dah lunglai dah. Tapi nak bagi kita stamina tadi lagu mana? Begitu juga dengan rohani. Kan? Allah exercise kan rohani kita, jiwa kita. Macam mana kita nak kuatkan kejiwaan tadi kita tadi. Cekal. Sebab tu Allah cerita kisah Nabi Allah Ibrahim, umat-umat terdahulu, macam mana orang yang beriman tadi mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai ujian para anbiya ni, tapi mereka berjaya. Allah Ta'ala puji. Jadi maknanya Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad tadi itu sikap yang baik. Jadi macam mana juga tugas Rasul yang terakhir ni, Nabi Muhammad ni sama tugas-tugas sebagaimana Rasul-Rasul yang terdahulu akan menghadapi pelbagai ujian dan sebagainya. Maka Allah ceritakan supaya menjadi motivasi kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir yang diutuskan kepada manusia. Okey, 2 minit lagi. Dan kemudian dia kata, apa lagi? Nescaya engkau akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat sebagaimana yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Kemenangan di dunia apa dia? Yang kita minta kebaikan tadi ialah kita, Allah berikan kesihatan yang baik, Allah berikan kepada kita ilmu yang memberi manfaat, Allah berikan kepada kita apa dia? Rezeki yang halal. Allah berikan kepada kita apa dia? Iaitulah Allah berikan kepada kita, kita dikurniakan isteri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga seorang perempuan, Allah kurniakan kepada dia tadi seorang suami yang soleh. Itu kebaikan yang kita nak di dunia tadi. Kemudian apa lagi yang kita minta? Iaitulah kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya tadi, kebaikan apa dia? Iaitulah tempat tinggal yang selesa, kenderaan yang baik. Dan kemudian kita minta tadi kemenangan di dunia, apa dia? Kita terlepas daripada azab seksa kubur. Kemenangan di akhirat, iaitu Allah masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Ya, boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir ke apa tentang makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Jadi itulah kan, kita ada dua bahagian manusia ni, jasad dan roh. Maka Allah ajar kita kan, supaya kita kenal diri kita sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal siapa pencipta dia, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Kan, ini adalah sistem pendidikan yang saya pun dulu tak ada sekolah agama, kita bukan tahu sangat. Kan, tapi bila kita dah mengaji sekolah agama nak ditanya, maka barulah kita tengok benda inilah yang co-curriculum. Itu semua benda-benda ni ialah untuk kita, nama manusia. Kan, sebab tu dia ada keperluan akal, keperluan jasad. Ada pendidikan jasmani kan. Co-curriculum pendidikan jasmani. Nak didik jasmani adalah bersukan kan, riadah tadi. Tapi curriculum ialah skop, dipanggil sukatan, pelajaran yang disediakan tadi untuk apa? Manusia, keperluan akal manusia tadi, untuk manusia berfikir. Jadi bila imbangkan antara kedua tadi, makna itulah kita kan. Sebab itu anak-anak kita yang kita kata sekolah, mana-mana cucu kita apa, imbangkan. Sebab apa? Kita hidup di dunia, ini tempat platform kita. Tapi jangan lupa, kita akan menuju ke akhirat. Maka bagaimana ilmu yang membawa kejayaan kita tadi, anak cucu kita tadi, di dunia dia berjaya, di akhirat dia berjaya. Lepas itu dikombinasi kan. Ini sistem pendidikan dah nampak ke arah situ dah, dipanggil integrasi. Tak ada? Dulu kita dengar sekularisme.
pisah antara ilmu tadi yang kita belajar dengan agama. Jadi sampai subjek agama pun diberikan pilihan. Nak pilih subjek agama ke nak pilih lukisan? Dulu kan ke sekolah kan, sampai ustaz katalah, awak apa ni katanya, antara subjek agama dengan subjek ni sanggup mu tak ambil agama, mu nak ambil lukisan. Dah kan. Jadi pasal apa? Ambil lukisan senang nak dapat kredit. Oh, itu ya. Nak periksa pun SRP pun objektif je. Main calik-calik gitulah, buat adu kan. Tengok apa semua, kalau lekat-lekat lah. Itu dah. Di samping kita tadi belajar nak ingat kan soalan-soalan. Tapi sekarang ni tak macam dulu dah. Sekarang ni banyak subjektif. Kan? Sebab itu kita tengok balik dulu, kita belajar dulu sekolah peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Sekarang ni sekolah rendah, dia punya cara pembelajaran dia dah macam sekolah menengah. Itu dah. Kan? Tak sama. Kita tadi banyak benda-benda yang kita nak pun ini kena rujuk balik tengok. Sebab apa? Sebab tahap pendidikan tadi dia sudah apa ni? Dipanggil KBAT. Kebat. Ringkasan tu. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tu dia. Kan? Jadi budak-budak ni dia peringkat sekarang ni tu kemahiran dia berfikir aras tinggi. Macam mana? Mereka nak fikir banyak buat research pun sekarang pun alhamdulillah dah, sebab kita pun dah tengok dulu style American style dalam bidang pendidikan, di American British style macam mana kan, bagaimana Islam. Jadi kita tak heran tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kita tak heran kenapa? Kerana baik American style ke British ke, sebab apa? Sebab mereka telah menerima Islam lebih dulu daripada kita. Kan? Islam berada di Eropah bermula pada tahun 711 Masihi sehinggalah kemuncak kegemilangan Islam di Eropah dan berakhir pada tahun 1492 Masihi. Kesultanan Melayu Melaka tahun berapa? 1400 kan, bermula 1400 dan jatuh Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511. Maknanya mana dulu? Kita dulu ke Eropah dulu? Islam. Sebab itu tak heran kan, orang Eropah budaya membaca apa semua dan sebagainya, dia pelekat kat depa. Sebab apa? Sebab Islam ada di sana. Dengan adanya Islam di Eropah ini, maka Eropah tadi tidak disebut lagi ialah sebuah tempat yang dipanggil gelap, zaman kegelapan. Sebab datangnya Islam tadi, Eropah tadi berada dalam zaman kegemilangan. Sebab itu kita tengok Bukhari ke apa ke, Ibn Sina, semua orang Rusia tu, bukan orang Arab. Kan? Ramai. Mana kehebatan mereka tadi. Jadi itulah. Tadi tak heran kan kalau kita tengok orang Barat dia boleh depan sebab apa? Mereka ada yang meluk Islam. Kan? Mereka mengkaji. Bila sejarah tadi, sejarah tok nenek mereka Islam. Tak ada. Tapi kenapa pula mereka ni dah tak Islam? Itu dah. Jadi inilah siapa yang di Indonesia pula ada baru ni saya ada baca, isteri kepada Soekarno ke anak dia kan, dia keluar daripada Islam. Kenapa? Dia nak kembali balik kepada nenek, agama nenek moyang dia. Itulah agama nenek moyang kita ni siapa? Bukankah Adam dan Hawa? Adam dan Hawa tu apa? Islam ke? Tak Islam. Tu kita kata kan, kadang-kadang kita lost. Dia. Kita duk rasa gitu sedangkan tidak gitu. Kalau Hinduism ni tuan-tuan, zaman bila Hinduism ni? Hinduism ni sebelum lagi zaman Nabi Allah Ibrahim. Dia. Sebab itu ada disebut, pengkaji-pengkaji sebut Ibrahim ni ada disebut Abram. Kan? Abraham, ada disebut yang apa ni Brahma. Ada yang kata pula apa dia? Yang Saraswati tu itu adalah Siti Sarah. Kan? Dalam Rig Veda. Dalam Rig Veda pun ada surah Al-Ikhlas. Dalam Rig Veda pun ada. Saya baca tesis yang ditulis oleh seorang pensyarah di Universiti di Indonesia, Dr. Hamzah Yaakob. Dia mengatakan dalam kajian dia tentang agama tadi, bahawa Hinduism pun ajaran asalnya adalah monoteisme. Hinduism. Kan? Mentauhidkan Allah. Tuhan tu Esa je, tak ada Tuhan tu banyak. Ini disebut oleh
Dr. Hamzah Yaakob tadi, iaitulah pendeta Hinduism yang terkenal di Indonesia tadi, namanya Pojama. Dia sendiri beritahu bahawa asalnya ajaran Hinduism ini adalah ajaran monoteisme. Itu boleh tengok sejarah dia balik kan. Kisah bermula orang sembah berhala ni zaman bila? Bukan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh dah ada dah. Sembah berhala ni. Kenapa mereka sembah berhala? Kenapa mereka buat berhala? Kan? Itu kita dalam dipanggil perbandingan agama tadi. Ini dalam untuk pembelajaran. Pembelajaran kita nak tengok, oh begitu. Jadi orang yang baca tadi dia akan kajilah. Dia panggil, kalau di barat ni dia ada satu pengajian yang disebut apa dia? RE. Kalau di Britain lah, RE, ringkasan daripada Religion Education. Sebab tu ni tak heran, di Amerika kita dapat maklumat ni pun ramai di kalangan bangsa yang bukan Arab di Amerika yang memeluk Islam. Eropah pun, cuba tengoklah. Baru apa di Amerika dalam penjara tu dia pun tak sangka ramai orang negro kan, semua memeluk Islam. Ramai boleh semayang dalam penjara lagi. Di Amerika. Sebab apa? Kembali macam California ni yang tempat Allah yarham apa Profesor Dr. Harundin kan, di Kebumi kan, sejarah California tu dia ada kait dengan sejarah Islam. Bukan tak ada, cuma kita tak tahu kan. California. Jadi ada tu Allah nak buka dulu cerita kan, Allah yarham apa Profesor Dr. Harundin kan meninggal dan dikebumikan di sana. Akhirnya orang buka kan kisah sejarah California ni. Apa dia dan sebagainya. Itu asal yang apa ni pun, Apache tu pun macam tu juga kan. Sebab mereka tu orang Islam. Yang Red Indian dengan Apache kan, Red Indian. Yang kita duk tengok tu, Red Indian ni asyik kalah je. Red Indian macam cerita combat lah kan. Combat Rick Jason, Vic Morrow, Kirby, apa semua. Jerman tu dia asyik kalah je. Depa 10 orang je. Kan hebat, 10 orang boleh kalah kan Jerman tu. Cerita tu Jerman memang kalah je lah. Jadi inilah insya-Allah kita akan sambung pada sesi akan datang. Iaitulah apa disebut tadi dalam kitab ni. Kita nak kaji pula satu persatu tadi. Yang mana sifat-sifat tadi yang dicela tadi telah disebutkan, maka dia akan pergi secara huraian satu persatu tentang sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Apa yang disebut bab yang pertama nanti dia ada sebutlah, ada lagi yang disebut ni qad aflaha man zakkaha. Maka Allah bagi indikator tadi supaya kita tadi orang yang berjaya tadi ialah mereka yang dapat menyucikan jiwa mereka tadi daripada sifat-sifat yang dikeji oleh syarak. Jadi itulah subjek tasawuf kan. Dia banyak berikan penekanan kepada masalah-masalah hati, kejiwaan kita. Kalau dalam fiqh masalah muamalat kan, hubungan luar apa ni. Kalau akidah ialah berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan kita tentang 6 teras tadi yang diajarkan kepada kita oleh Allah dan Rasul tadi kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung pada siri akan datang. Ada soalan ke? Kalau ayah nak bertanya, ibu-ibu tak ada ya? Tak lagi lah. Tapi tak apa, ada hybrid lah. Atas talian. Sekarang ni zaman mudah kan, tak datang pun tak apa, boleh ni boleh rakam lagi, boleh tengok ulang lagi. Lepas tu pula dah rakam tu pula buat nombor akaun pula, orang bagi lagi duit. Mudah kan. Alhamdulillah. Sekatulah untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan sambung pada siri akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafatul majid dan surah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.